menelaah buku yang ditulis oleh Prof sendiri, iaitu The Significance of Islamic Jerusalem in Islam. Saya ucapkan tahniah, buku ini dianugerahkan sebagai anugerah akademik negara tahun 2018. Namun ketika mana saya meneliti buku ini, Yahudi mendakwa bahawa Baitul Maqdis ini adalah milik mereka. Kerana perkataan Baitul Maqdis ini banyak disebut di dalam Bible Yahudi. Dan mereka mendakwa bahawa rumah suci Islam sepatutnya di Arab Saudi, bukan di tanah Palestin. Akhirnya mereka mengatakan bahawa Yahudilah berhak kepada tanah Palestin dan tiada kaitan dengan umat Islam. Soalan saya, apa perkaitan di antara Baitul Maqdis dan umat Islam? Dan kenapa isu Palestin ini sangat dekat di hati umat Islam, Prof? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Terima kasih kepada saudara moderator Ustaz Hariri, sahabat panel saya pada malam ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Nasaruddin Hassan dan juga yang berbahagia Ustaz Roslan Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Saya tertarik apabila Ustaz Hariri tanya saya tadi itu berkaitan dengan bagaimana Baitul Maqdis itu dekat dengan hati umat Islam ni ya. Masya Allah, saya apabila membuat satu kajian secara dekat, saya sebenarnya mendapati bahawa lebih daripada 10 alasan yang dapat kita temui berdasarkan kepada sejarah Islam dan juga berdasarkan sudah tentu kepada dua sumber utama di dalam Islam, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hebatnya ya Ustaz Hariri, kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan dengan peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang kesedihan, dalam keadaan diboikot, dalam keadaan isterinya iaitu Sayyidatina Khadijah itu meninggal dunia dan bapa saudaranya yang menjaga baginda pun meninggal dunia. Pada waktu tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan yang sangat susah. Tapi pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, ini tercatat di dalam suratul Isra ayat yang pertama tersebut kan, yang biasa dibaca oleh para asatizah kita. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Ini saya kira yang pertama dan yang utama untuk kita fahami bahawasanya ianya sangat terkait dengan Islam, disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini daripada Makkah Al-Mukarramah ke Baitul Maqdis, di mana terletaknya Masjidil Aqsa ini. Baik, apa yang Ustaz Hariri sebutkan kepada saya tadi, iaitu berkaitan dengan terdapatnya di kalangan orang-orang Yahudi dan juga di kalangan orang-orang Kristian yang cuba untuk menimbulkan rasa keraguan kepada orang Islam bahawa Baitul Maqdis ini tidak penting kepada orang Islam ya. Kerana antaranya dia kata perkataan Jerusalem itu tidak ada satu perkataan Jerusalem pun yang ada di dalam Al-Quran, sedangkan di dalam Bible sama ada Old Testament ataupun New Testament ini terdapat lebih kurang dalam 700 ya, menyebut berkaitan dengan peristiwa yang terkait dengan Jerusalem. Tetapi sebenarnya mereka tersalah tanggap kerana terdapat perkataan-perkataan tertentu di dalam Al-Quran ini yang sebenarnya merujuk kepada Jerusalem dan merujuk kepada Baitul Maqdis ini. Antaranya yang saya sebutkan tadi itu iaitu Masjidil Aqsa. Kalau kita tengok kepada para mufassir ya, di kalangan mufassir ini, kalau kita ambil yang kita katakan sebagai the classical mufassir ya, tafsir yang klasik, bila kita merujuk kepada ayat Masjidil Aqsa itu, mereka mengatakan bahawa Masjidil Aqsa itu fi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis. Jadi di situ kita dapati bahawa memang di dalam Islam kita mengatakan bahawa Masjidil Aqsa itu di Baitul Maqdis tersebutlah. Jadi ia merupakan satu tanah yang mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Islam. Yang kedua, di dalam ayat ini juga menyebutkan Al-Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu ya. Perkataan barakna haulahu itu bermaksud masjid yang diberkati di sekelilingnya. Jadi alasan yang kedua yang membuatkan umat Islam ini dekat sangat dengan Baitul Maqdis ini adalah disebabkan oleh keberkatan tanah tersebut. Jadi kita katakan dia sebagai Al-Ardul Mubarakah.
ya, al-ardul mubarakah. Bagaimana kita nak merasai barakah ini? Kita dapat lihat barakah ini dari sudut hissi dan maknawi, dari sudut rasa dan juga dari sudut pengalaman. Kalau dari sudut pengalamannya, saya kira sekarang ini kita tidak dapat melihatlah keberkatan tersebut kerana ia berada di bawah tangan, kita kata, penjajah lah, ataupun di tangan kuasa asing, iaitu Israel ini. Ya, tetapi apabila dia berada di bawah tangan Islam, ya, ketika mana ia berada di bawah tangan Islam pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab dan juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, kita lihat perkara tersebut berlaku. Itu yang saya rasakan menjadi dekat sangat dengan kita. Masya Allah. Ya, kerana bumi para anbiya, keberkatan yang disebutkan oleh Prof. Roslan tadi menafikan bahawa ia tiada kaitan dan sangat dekat dengan hati umat Islam. Baik, saya nak bergerak kepada Ustaz Nasruddin Tantawi pula. Saya membawakan satu peta daripada peta Palestin, tanah Palestin daripada tahun 1946 hingga kini. Kalau anda lihat, perhatikan bagaimana pada tahun sebelum 1946 bahawa tanah Palestin ini besar, tetapi ia makin menyusut, makin menyusut, makin menyusut. Asalnya seluas 27 km persegi, tetapi hari ini hanya tinggal 6,000 km persegi sahaja, menyebabkan penyusutan sebanyak 21,000 km persegi tanah Palestin. Soalan saya, boleh Ustaz jelaskan apa cerita di sebalik peta ini sehingga akan berlaku penyusutan tanah dan pembesaran Israel? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurud dunya waddin. Terima kasih kepada Dara Moderator Fadil Ustaz Hariri dan rakan panel Profesor Dr. Roslan Muhammad Nur, Ustaz Muhammad, Ustaz Roslan Muhammad, dan terusnya kepada semua sidang penonton yang saya hormati sekalian. Kalau kita lihat kepada sejarah peristiwa yang sedang menimpa bumi Palestin ini, sebetulnya dia adalah merupakan satu sejarah yang panjang. Bermula, saya ambil daripada sejarah yang agak moden sedikit. Bermula dengan kempen Return to Zion, bersempena dengan penubuhan pergerakan Zionis antarabangsa pada tahun 1897 yang lalu, yang mana yang diasaskan oleh Benjamin Theodore Herzl ini. Mereka telah melancarkan kempen untuk menubuhkan negara Israel, dan mereka target 50 tahun, bermula daripada tahun 1897 itu sehinggalah kepada tahun 1947 dengan target 50 tahun. Sedangkan pada waktu itu, kalau kita tahu sejarahnya, Yahudi memang bergelandangan di seluruh dunia. Ekoran daripada berlakunya penaklukan tentera salib tahun 1099 yang lalu, kemudian mereka telah menghalau, membunuh Yahudi termasuk umat Islam sendiri yang berada di bumi Palestin itu, dan mereka keluar ke seluruh dunia, termasuklah di negara-negara Eropah. Jadi dengan kempen ini mereka panggil semula balik dengan itu yang disebut sebagai Return to Zion, sebuah dataran atau bukit yang berada di Israel ataupun di Palestin. Jadi dengan itu kempen ini bermula dengan begitu agresif sehinggalah di akhir zaman kelemahan kerajaan Ottomania Turki sekitar tahun 1919 ataupun 17 begitu. Theodore Herzl ini telah pun menemui Sultan Abdul Hamid yang kedua untuk memberikan tanah Palestin kepada mereka, dan mereka menjanjikan tawaran yang begitu lumayan kepada Sultan Abdul Hamid. Tetapi alhamdulillah Sultan Abdul Hamid telah menegaskan bahawa mereka menolak tawaran yang diberikan oleh Yahudi untuk penempatan semula Yahudi di bumi Palestin. Dan akhirnya dengan kempen yang mereka jalankan itu berikutan dengan kelemahan kerajaan Khilafah Ottomaniyah, akhirnya pada tahun 1917 itulah berlakunya penguasaan British ke atas Palestin, dan akhirnya Palestin mula diambil alih. Dan di waktu itulah kita lihat berlakunya satu perancangan yang lebih agresif daripada tahun 1917 sehinggalah tahun 1947. Yahudi telah dengan giat melancarkan kempen perpindahan beramai-ramai Yahudi ke Palestin, yang asalnya mereka sekitar 6% saja, Ustaz.
6% saja penduduk Yahudi berdasarkan kepada populasi seluruh penduduk di bumi Palestin. Dan sehinggalah tahun 1948 bagi disebutkan tadi pada tanggal 14 Mei berlaku Nakbah Palestin. Zionis telah membunuh umat Islam dan juga telah menghalau hampir 1 juta warga Palestin keluar daripada bumi Palestin. Dan akhirnya mereka telah berjaya menguasai 80% daripada bumi Palestin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kerana untuk melunaskan protokol mereka. Protokol Yahudi, protokol Zionis yang kalau kita lihat dia ada 24 protokol. 1, 2, 3 daripadanya yang saya ingat daripada 24 protokol itu adalah perancangan Yahudi untuk menguasai dunia, untuk menjajah dunia. Jadi mereka bukan sekadar memikirkan soal penempatan mereka di bumi Palestin, tetapi mereka merancang untuk sampai ke peringkat merobohkan Masjid Al-Aqsa. Dan memang menjadi akidah kepada Zionis ialah merobohkan Masjid Al-Aqsa lalu mendirikan Haikal Sulaiman di atasnya. Maka itu kononnya bahawa ia menjadi isyarat bahawa mereka akan menguasai dunia. Jadi perancangan asalnya ialah mereka nak dengan perancangan itu mereka nak menguasai dunia. Sebab itulah tak sudah-sudah mereka merancang beberapa kali telah pun untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Jadi itulah yang menjadi turning point kenapa mereka begitu ganas dan begitu kejam. Masya Allah. Galik saya mendengar kupasan sejarah yang disebut, maknanya perancangan yang sangat rapi yang dibuat sampailah ke saat ini. Baik, saya nak bergerak pula kepada Ustaz Roslan Muhammad. Baik. Yelah, kita bila bercakap tentang Israel, bangsanya Yahudi dan juga hari ini kita kenal dengan Zionis. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 4 Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu kamu pasti akan berbuat kerosakan di bumi 2 kali dan pasti kamu akan menyombong diri dengan kesombongan yang besar. Allah seperti menggambarkan Bani Israel ini bangsa yang melakukan kerosakan sebanyak 2 kali dan kesombongan yang besar. Mungkin Ustaz boleh bagi penjelasan kepada penonton kita, siapakah sebenarnya Bani Israel ini dan sehinggakan Allah menyebut melakukan kerosakan sebanyak 2 kali. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in, amma ba'd. Dihormati saudara Ustaz Hariri, yang berbahagia, yang dihormati rakan bicara pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bicara kita malam tuan-tuan bicara hati ke hati sebenarnya. Bicara perasaan atas nama cinta sayang kasih rakan seakidah kita yang sedang dihujani dengan peluru, digadasi, dizalimi, dibunuh secara tidak berartika. Allahu Akbar. Sejarahnya sejarah sedang kita alami. Apapun cerita tuan-tuan adalah kenyataannya. Berbalik pada persoalan ditanyakan oleh Ustaz Rita tentang siapa Israel sebenarnya. Kalau tengok dalam konteks Al-Quran Al-Karim, asasnya ialah Israel suatu nama yang cukup murni dan cantik. Disebut kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalatu wassalam. Arti Israel disebut kepada Nabi, seorang rasul yang hebat, yang mulia, yang cemerlang, yang bahkan Quran sebut dalam Quran, walaqad atayna bibani Israel, walaqad atayna bani Israel al-kitab wal hukma wan nubuwata. Kami berikan kepada Bani Israel suatu keadaan cukup cantik dengan ilmu, dengan hikmah, dengan kenabian Rasul SAW. Ini kata para ulama menunjukkan bahawa asas utama Israel adalah suatu kecemerlangan. Itulah sejarahnya. Namun begitu, apa yang berlaku kemudian ialah Allah sebut Quran, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Kalau tengok dalam konteks sejarahnya, dia ada satu pencerahan yang cukup menarik. Menunjuk kepada kita sejarah berlaku kemudian bila mana datang golongan manusia yang dianggap sebagai penjenayah. Kalau kita bahasa mudah sehari, dia sebagai murtad lah. Murtad daripada kelompok yang benar. Dia kemudian Yahudi. Ini kelompok yang murtad. Arti kita, bila Allah sebut tentang Bani Israel, pada asalnya orang-orang yang cemerlang. Ada kenabian, ada kerasulan, ada kebaikan. Tetapi akhirnya, bila ada golongan yang murtad pada agama, daripada kebenaran, mereka jadi penjenayah. Timbullah dinamakan Yahudi, Zionis dan seumpamanya. Yang penting tuan-tuan, bila sebut tentang 2 keadaan, marratain, kata ulama ada perbincangan. Saudara, contohnya kata para ulama ialah
dua kerosakan ini berlaku. Yang pertama, kata para ulama di antara Ibn Abbas, dia kata apa? Kerosakan berlaku ketika mereka membunuh Nabi Zakaria. Yang kedua, bunuh Nabi Yahya, itu anak kepada Nabi Zakaria. Itu satu ulasan pada ulama. Ada ulama yang kata bahawa al-fasad yang pertama ialah mereka telah melakukan kejahatan, mereka dibunuh oleh rakan-rakan yang ada pada masa itu. Kata di antara ulama ialah mereka dimusnahkan oleh Raja Al-Ashuri pada tahun 722 sebelum Masehi. Mereka dihancurkan kerana kejahatan mereka. Kemudian datang satu raja yang lain, iaitu Raja Babylon yang bernama Bukhtanasar, yang telah membunuh mereka dan telah mengambil hak mereka. Kemudiannya telah tawan 70,000 daripada orang Bani Israel. Ini cerita disebutkan ulama. Saya kira apa yang penting ialah bukan ceritanya, tapi hakikat apa yang berlaku ialah menunjuk kepada kita Bani Israel, Bani yang telah hilang pedoman arah tujunya. Antara sebabnya mereka membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Mereka tidak membenarkan dakwah nabi-nabi yang berlaku pada zaman itu. Walau dalam cerita sejarah tak disebut berapa ratus nabi, tapi ada kata 600 nabi, tapi ada ulama kata tak ada sesuatu yang disebut sebagai angka yang betul. Yang berlaku ialah mereka terbuat jenayah. Akhirnya tuan-tuan, bila jenayah berlaku menyebabkan mereka telah dihidupkan dalam suasana kehilangan segala kota. Jadi Israel tuan-tuan pada asal satu benda yang baik, satu benda yang murni, tapi disebabkan kejahatan berlaku, akhirnya mereka jadi manusia yang hilang pedoman arah. Saya kita melihat dalam kacamata agama, Israel itu disembah kepada kaum Yahudi. Sebab apa? Sebab yang pertama ialah kerana kejahatan. Dan kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, kerana kita bincang malam tuan-tuan, bukan setakat Israelnya, tapi keyahudian itu. Israel satu benda yang memang menepati kehendak agama, iaitu nama Nabi Yakub. Tapi kemudian berlaku. Sebab tu hari ini, kalau kita sebut tentang bangsa Israel, kita kata bangsa dilaknat, negeri yang haram. Sebab apa? Itu satu di antara kata-kata yang tak masuk kerangka agama. Baik, dengan itu kata para ulama, kalau kita tengok dalam kacamata agama, antara kejahatan Bani Israel yang kemudian Yahudi ini ada 10 sebenarnya. Saya kira ringkas. Yang pertama, mereka adalah kelompok pendusta dan penipu. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 75. Mereka kelompok yang kaki putar belit. Mereka kelompok yang pendengki, pendendam. Mereka kelompok yang kuat mengelat. Mereka kelompok yang kuat menganjing. Kelompok yang mengkhianati. Kelompok yang penuh agama dan pengecut, dan mereka disebut dalam sejarah sebagai kelompok yang suka kepada benda-benda kejahatan, kemaksiatan. Jadi kesimpulannya, Yahudi adalah merupakan senario yang telah menyebabkan berlakunya disebut sebagai kerosakan besar. Israel tak ada masalah. Sebab itu ada kalimah yang murni dan suci. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tapi bila Ustaz sebut tadi antara kesalahan besar penipu dan putar belit, memang terjadi sekarang. Pegang anak, buat-buat macam takut, sedangkan tak ada apa berlaku. Memang kaki putar belit. Ustaz Nabil, ada apa-apa komentar di Facebook dan dapatan yang boleh kita kongsikan? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Ridi. Terima kasih juga kepada semua ahli panel yang membuka gelanggang kita cukup semangat. Dan sudah pasti di sana membuka minda kita bersama melihat isu ini bukan hanya berlegar-legar dengan nafsu, tapi dengan akal yang waras dan jiwa dan emosi yang membara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, banyak pandangan, komentar dan luahan hati sahabat-sahabat kita bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia. Saya rangkumkan kepada beberapa isu-isu yang ditimbulkan berdasarkan semasa ini. Pertamanya disebut oleh sahabat-sahabat kita, tentera Israel sedang melakukan serangan udara besar-besaran ke atas Gaza. Dilaporkan 55 serangan udara sedang berlaku. Ini diceritakan oleh sahabat-sahabat kita, sahabat masa, sahabat kita. Suasana di sana tidak sama seperti kita. Hari ini kita boleh duduk di rumah walaupun suasana PKP, tak boleh merentas kawasan, tak boleh merentas negeri, tapi kita masih boleh menyambut raya. Bagaimana mereka dengan menyambut bom-bom dan serangan-serangan yang seumpama ini. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, lihat pula bagaimana pandangan yang lain daripada sahabat-sahabat kita. Juga lihat bagaimana saranan daripada sahabat-sahabat kita untuk menghantar bantuan untuk melindungi Palestin di sana. Satu-satunya ataupun kita katakan di antara masjid yang disumbang oleh rakyat Malaysia akhirnya hancur musnah kerana kekezaman Zionis Israel. Sahabat-sahabat rahimakumullah,
lihat pula bagaimana sahabat-sahabat kita di dalam dan di luar negara memberikan pandangan dan menceritakan perihal ini untuk membuka minda. Begitu juga dengan suasana semasa di sana, dan inilah keadaan yang berlaku yang patut kita sama-sama ambil iktibar. Tuan-tuan dan puan, kita tidak akan berhenti di sini sahaja sebab semangat kita akan disambung semula walaupun kita berhenti rehat seketika. Yang pasti anda terus bersama kami dalam forum perdana Ehwal Islam. Terima kasih tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, Pak Long Mak Long, Pak Ngah Mak Ngah, Pak Cik Mak Cik semuanya yang masih setia bersama kami di TV1. Dan sudah pasti malam ini kita nak mengajak seluruh ahli keluarga, seluruh masyarakat kita, tidak kira bangsa, tidak kira agama, yang pasti bagaimana perasaan kita jikalau orang mengusir kita daripada tanah air tercinta ini. Sahabat rahimakumullah sekalian, malam ini kami bawakan secara langsung forum perdana menceritakan tentang Palestin, dunia menangis keranamu. 3 orang ahli panel telah pun memberikan pandangan pada pusingan pertama, dan sudah pasti malam ini kita rasa beruntung sebab forum perdana kita dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad di bawah penganjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama daripada pihak RTM. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kita berjaya untuk menghubungi satu-satunya warga negara Malaysia yang berada di dalam tanah barakah di Gaza, Palestin, iaitu saudara Nadir An-Nuri yang merupakan CEO Persatuan Cinta Gaza Malaysia, untuk kita ketahui keadaan semasa di sana tanpa ada auta. Semuanya fakta. Jom sama-sama kita ikuti apa kabar dari Bumi Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Bumi Gaza ketika ini dan kita sedang berada di lokasi salah sebuah kawasan yang telah dibom Israel. Sebagaimana yang kalian lihat, kawasan yang dibom ini adalah kawasan jalan yang tidak memberikan apa-apa mudarat pada penduduk. Lubang sedalam sekitar 6 hingga 7 meter dihasilkan daripada ledakan roket daripada Zionis Israel. Dan di kawasan inilah, di kawasan Jalan Wahdah ini adalah tempat berlakunya pembunuhan besar-besaran paling besar ketika ini dalam perang pada kali ini, iaitu pembunuhan penduduk di Jalan Wahdah ini. Beberapa buah bangunan yang telah dijatuhkan dan dimusnahkan secara terus, dan dilaporkan jumlah syuhada di dalam kawasan ini sahaja yang telah dikeluarkan setakat ini sekitar 33 orang syahid. Dan semalam saya berada di lokasi yang sama dan seorang penduduk menceritakan bagaimana di dalam runtuhan ini ataupun di kawasan ini masih lagi terdapat seorang wanita yang baru saja menghantar SMS kepada kawannya yang berada di luar daripada kawasan untuk diselamatkan. Dihantarkan SMS kepada kawannya bahawa saya masih lagi berada di dalam runtuhan, tolong datang selamatkan saya. Dan beberapa minit selepas saya meninggalkan lokasi ini, kita mendapat berita bahawa sekumpulan syuhada yang baru, 5 orang syuhada dikeluarkan daripada bawah timbunan dan runtuhan, dan bersama-sama dengan mereka ialah wanita tadi yang tidak sempat diselamatkan, dengan tangannya masih lagi memegang telefon yang digunakan untuk menghantar SMS kepada kawan yang memohon bantuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, sekarang ini jumlah syuhada telah meningkat kepada 200 orang. Sebagaimana yang kalian boleh dengar, di atas saya masih lagi ada drone-drone pesawat Zionis tanpa juruterbang yang digunakan untuk mengebom beberapa lokasi di sini. Dan keadaan masih lagi genting dan getir, dan sumbangan kalian sangat-sangat diperlukan untuk membantu mereka ini dapat terus mendapatkan bekalan makanan dan sekurang-kurangnya tidak terpaksa untuk kelaparan di waktu yang sangat menyedihkan ini. Dan pastinya sumbangan yang lebih besar akan diperlukan selepasnya bila mana kita bergerak untuk membaiki semula rumah-rumah yang telah dimusnahkan. Tuan-tuan, kalau tadi dihantar SMS oleh wanita tersebut kepada rakannya minta diselamatkan dan dia tidak sempat diselamatkan, maka
Kini mereka menghantar SMS, menghantar suara dan menghantar rayuan mereka kepada kita, memohon diselamatkan. Maka adakah kalian akan menyahut ataupun kalian akan membiarkan mereka juga terus terkorban? Nadir Al-Nuri dari Bumi Gaza. Terima kasih Tuan Nadir Al-Nuri, cerita dan kisah semasa di sana. Mudah-mudahan kita di sini tidak membiarkan mereka terus sengsara. Sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ketika saya menjejakkan kaki ke sana sekitar tahun 2013, mata saya menjadi saksi, telinga saya mendengar suara hati mereka. Isunya mereka memerlukan kita dengan doa, bukan dengan harta sebenarnya, tetapi dengan kekuatan jiwa untuk kita iring kepada mereka. Sesungguhnya bumi itu adalah bumi yang bertuah, seperti yang disebutkan oleh para panelis kita sebentar tadi. Pun begitu sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ingin saya rangkumkan beberapa peperangan yang berlaku sekitar tahun 2008-2009 yang disebut sebagai Perang Al-Furqan selama 22 hari. Pada November 2012 berlaku lagi satu serangan daripada pihak Israel terhadap Gaza selama 8 hari dan dinamakan sebagai Peperangan Hijaratus Sijil. Dan pada Ogos 2014 satu lagi serangan yang berlaku habis-habisan selama 51 hari dan peperangan ini disebut sebagai Perang Asfin Makul. Saudara-saudari, sahabat-sahabatku sekalian, sejauh mana nilai keprihatinan kita? Hari ini kita melihat mereka sengsara. Adakah kita akan membiarkan begitu sahaja? Jom sama-sama kita ikuti selanjutnya perbincangan bersama dengan Ustaz Hari. Terima kasih Ustaz Nabil dan para penonton sekalian. Kita kembali ke arena perbincangan kita. Palestin, dunia menangis kerana-mu. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Nasruddin Hassan Tantawi kepada soalan seterusnya. Kalau kita lihat kepada letak duduk geografi Palestin ini di tebing barat tanah Arab, dikelilingi oleh negara-negara Arab yang bukan calang-calang, mempunyai kekuatan ekonomi, ketenteraan dan bilangan umat. Dan kalau kita lihat dalam perhimpunan OIC ada 57 buah negara. PBB diam membatu, Palestin bersendirian. Soalan saya, apa sudah jadi kepada negara-negara Islam, Ustaz? Inilah suatu yang sangat malang. Saya kira satu musibah yang sedang menimpa umat Islam apabila kegagalan umat Islam bertindak dan mengambil satu langkah yang selayaknya sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam bukan tidak ramai. Negara-negara Arab yang bersekitar dengan Palestin itu pun kalau dilihat pada angka jumlah lebih 300 juta penduduk. Berbanding rakyat di negara Israel sahaja yang sangat kecil jumlahnya. Tetapi kenapa mereka boleh begitu mendongak dagu, penuh angkuh dan sombong di hadapan kelompok umat Islam yang begitu ramai? Saya teringat Nabi SAW pernah menyebut bahawa di akhir zaman ini hampirlah umat Islam itu akhirnya dijajah, dijarah dan diratah oleh umat manusia bagaikan makanan di dalam satu dulang. Sehingga akhirnya sahabat bertanya kepada Nabi SAW, amin qillatin bina yawma idzin ya Rasulullah, adakah kami yang begitu diratah, dijarah adalah kerana jumlah kami yang terlalu kecil, jumlah kami yang terlalu lemah berbanding pihak lain? Lalu Nabi SAW mengatakan, antum yawma idzin kathir, kamu pada waktu itu ramai. Bukan sedikit ramai, tetapi walakin takunu wusa'an ka wusa'is sail. Ramainya kamu itu bagaikan buih di permukaan air, bagaikan buih di lautan. Maknanya ramai yang tidak ada kualiti. Ustaz, kenapa hilangnya kualiti umat Islam? Antara yang dapat dikesan oleh para ahli ulama, hilangnya kualiti umat Islam pada hari ini ialah kerana mereka selalu saling sangat bertelaga di antara satu sama lain dalam perkara-perkara kecil. Hilang kesatuan. Ini yang Allah sebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu bertelengkah, berbantah di antara satu sama lain di kalangan umat Islam. Kerana kelak dengan pertelengkahan itu, akhirnya kamu akan hilang kekuatan dan kamu akan celaka. Kamu akan jadi binasa. Walaupun jumlah kamu begitu ramai. Ini musibah yang sedang dialami oleh umat Islam. Kadang-kadang kecil punya kes. Kes kunut umpamanya. Kes mazhab. Kes masalah cabang fiqh, khilafiyah. Itu pun boleh jadi perbalahan yang begitu besar. Di setengah-setengah negara Arab sampai bunuh-membunuh. Berlaku perbedaan aliran pemikiran mazhab sesama kita. Perang saudara di kalangan umat Islam itu dilihat lebih sengit daripada perang Israel dengan Gaza. Ini malangnya. Akhirnya umat Islam kalut dengan
kelalaian dan kealpaan mereka. Waktu umat Islam leka dan lalai, bergaduh sama sendiri, bertelengkah sama sendiri, inilah musuh membina dinasti mereka, membina empire mereka, membina kekuasaan mereka. Betul apa yang Allah sebut dalam Al-Quranil Karim. Allah kata, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Memang gemar orang-orang kafir musyrikin ini menanti saat dan ketikanya umat Islam itu leka dan lalai daripada senjata mereka, leka dan lalai daripada barangan milik mereka, maruah mereka. Mereka tak peduli itu semua. Mereka lebih rakus bertelagah untuk mencari dan menawan wilayah kekuasaan, berebut mencari takhta kemewahan dunia, dan akhirnya waktu itu fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Musuh datang menyerang mereka dengan serangan yang satu, dan akhirnya mereka kalah dan tergadah. Inilah realiti yang sedang kita hadapi pada hari ini. Jadi tak heranlah apabila kita menyaksikan bagaimana keadaan umat Islam, walaupun jumlah mereka ramai tetapi mereka seperti kaku dan lesu, tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Jadi apa yang perlu kita sedar sekarang, kita insafkan ialah perbetulkan balik keadaan ini. Dan saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada beberapa pihak, terutamanya Presiden Turki yang mengambil inisiatif untuk menghubungi pemimpin-pemimpin dunia supaya memberi perhatian terhadap isu Palestin. Kerana sebahagiannya masih menganggap, oh ini isu Palestin, tak ada kena-mengena dengan kedaulatan negara kami. Oh kita dibatasi oleh undang-undang antarabangsa, kita tak boleh campur tangan. Akhirnya masing-masing nak berlepas diri, memikirkan soal diri masing-masing. Sedangkan kita diajar oleh Nabi SAW perumpamaan orang-orang beriman di antara satu sama lain dari sudut persaudaraan mereka, kasih sayang mereka. Dia bagaikan satu jasad. Bagaikan satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'ira bis-sahari wal humma. Satu anggota merasai sakit, maka seluruh anggota lain turut merasai sakit dan demam. Patutnya begitu. Bom di sana di Palestin, cedera, sengsara, derita di Palestin. Sepatutnya kita di Malaysia juga turut merasai penderitaan itu. Dan umat Islam, usahakan di Malaysia, di negara sekitar bersempadan buminya dengan Palestin pun sepatutnya mereka merasai derita itu, lalu mengambil tindakan untuk membantu. Termasuklah OIC sebagai contoh. Mereka selayaknya mempunyai satu kekuatan untuk bertindak. Jadi inilah musibah yang sedang kita alami, dan saya harap segera berakhir insya-Allah. Masya-Allah. Saya nampak Prof. Roslan mengangguk-angguk bersetuju dan apa yang disebutkan oleh perbincangan ni Ustaz Rizli. Saya bila rentetan daripada soalan itu tadi, saya kes ini ataupun insiden ini berlaku serangan pertama pada 26 Ramadan, pada bulan Ramadan yang lalu. Dan pada waktu itu kita tengok respon rakyat Malaysia mula menyerang balas melalui Angkatan Tentera Netizen Malaysia, melalui peluru-peluru di alam maya dengan hashtag Israel koyak, shame of Israel, Israel teroris dan sebagainya. Dan kita lihat koyak juga Israel dengan serangan-serangan ini, sedangkan kita hanya menulis dan tweet di Twitter dan di Instagram, Facebook semata-mata. Soalan saya, Israel mula memberi respon kepada Malaysia dengan pelbagai video dan mengatakan kita dengan akan menyerang balas kita dan sebagainya. Apa yang saya nak tanya kepada Prof adalah, apa implikasi ataupun kesan serangan alam maya rakyat Malaysia ini terhadap Israel sendiri, dan ada kesan tak juga kepada negara kita Malaysia? Silakan. Terima kasih Ustaz Riri. Sidang penonton, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat apa yang berlaku daripada tindakan netizen kita, masya-Allah, mereka ini mempunyai talent yang sangat tersendiri, boleh untuk menerobos ke alam maya ini, masuk dalam sistem-sistem tertentu. Dan sudah pasti di peringkat Israel mereka melaksanakan ataupun menunjukkan reaksi mereka. Dan inilah yang dilaporkan oleh War News 24/7 yang berpengkalan di Greece. Mereka menyatakan bahawasanya di dalam TV Israel dilaporkan bahawa pihak Israel telah memberikan lampu hijau kepada pasukan keselamatan Israel ini, IDF ini, untuk meneutralisasikan tempat-tempat di mana pergerakan Hamas itu berlaku di seluruh dunia.
Dan sudah tentulah yang terkesan dengan apa yang disebutkan ataupun green light, lampu hijau yang diberikan ini adalah beberapa buah negara yang dilihat melindungi beberapa pemimpin-pemimpin Hamas, melindungi rakyat Palestin, melindungi rakyat Palestin yang tertindas itu, ya. Antara yang disebutkan adalah negara Iran, negara Qatar, Turki, Malaysia termasuk, dan juga beberapa negara lain lah. Kalau saudara Hariri tadi bertanya apakah kesannya kepada Malaysia, saya melihat bahawasanya itulah apa yang dilaporkan oleh TV Israel itu, kita tidak boleh ambil ringan terhadap perkara tersebut. Dan saya melihat perkara ini memang kita tidak ambil ringan. Menteri dalam negeri kita telah mengeluarkan kenyataan supaya kita negara mengambil pendirian untuk melihat sistem-sistem yang ada ini, memberikan panduan kepada rakyat Malaysia bahawa ancaman-ancaman ini akan ditangani bersama oleh pihak kerajaan. Jadi kita melihat bahawasanya ancaman itu memang tetap ada dan kita harus sentiasa berwaspada dalam apa juga tindakan yang kita lakukan ini. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Israel ini memang sangat dahsyat, ya. Kalau saudara Hariri pernah tak tengok satu filem yang nama dia Munich, yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh seorang penerbit filem Hollywood yang terkenal, iaitu Steven Spielberg. Ya, saya pernah menonton filem tersebut. Dia menceritakan bagaimana dalam kejadian Munich 1972 pasukan Olimpik Israel ini ada 9 orang ditawan oleh rakyat Palestin. Di sana dan berlaku tragedi di mana mereka itu terbunuh dan sebagainya. Jadi pihak Israel ini melancarkan satu gerakan untuk mencari semua mereka yang terlibat dalam perancangan membunuh pasukan Israel di Munich tersebut, ya. Jadi dalam filem tersebut ditunjukkan macam mana mereka mencari satu persatu dengan ejen-ejen yang dibuat itu, sehingga menyebabkan mereka yang terlibat itu dibunuh walaupun di negara lain. Dan perkara ini tidak pelik, sebenarnya pernah berlaku di dalam negara kita Malaysia yang tercinta ini, iaitu pada tahun 2018, ya. Kalau tak salah saya tanggal 21 April, ya, ketika sahabat kita almarhum Syahid Dr. Fadhi Al-Baj nak pergi solat subuh, ya, pukul 5.45 pagi, ya, datang ejen ini menembak dia. Yang menembak dia itu, kebetulan saya kenal dengan sahabat dia itu. Sahabat dia bercerita kepada kita bagaimana dia datang dengan dia tengok muka. Dia tengok muka ni, mula-mula sahabat saya itu seorang doktor tu dia tengok muka, dia kata ini bukan. So dia tunggu yang kedua tu, kebetulan Dr. Fadhi langsung kena tembak waktu pagi. Dan ini berlaku dalam negara kita. Jadi kita tidak boleh mengambil ringan, kerana di sana Israel ini sudah tentu mereka mempunyai pelbagai ejen, dan mereka ada ejen-ejen rahsia yang diuruskan oleh Mossad dan sebagainya. Shin Bet salah satu daripada ejen mereka itu yang melakukan urusan-urusan sebegini. Kalau kita lihat, ya, pembunuhan Mahmud Al-Mabhouh di UAE, di Dubai, dibunuh pada tahun 2010. Syekh Mabhouh ini merupakan pimpinan Hamas, ya, sayap ketenteraan Hamas. Dibunuh di sana. Maksudnya dibunuh di luar negara. Macam mana modus operandi yang dilakukan? Mereka datang daripada pelbagai negara menggunakan pasport negara lain. Tapi apabila selepas pembunuhan itu, nampaknya Dubai dapat mencari siapa pembunuh itu, dan akhirnya mereka trace yang membunuh itu datang daripada negara lain. Dan apabila mereka kembali, dia dapat semua tu pusing-pusing, tengok-tengok mereka kembali ke Israel. Itu yang berlaku. So kita kena berhati-hatilah dalam betul. Mana ini kesannya lah. Cuma saya ini saja nak tanyalah, sebab saya tengok Prof. Roslan bila profesor dalam bidang Palestin ini banyak FB Live bersiaran sebagainya, ada pernah perasaan rasa Israel tengah tengok aku ni? Ada rasa ketakutan itu ada? Ataupun apa kita kisah? Ada perasaan tu? Sikit-sikit tu ada, tapi saya tengok kalau rakyat Palestin ini mereka lebih sebenarnya berdepan dengan isu tersebut, tapi mereka tidak mempunyai ataupun mereka itu terus sahaja melakukan kerja-kerja usaha mereka. InsyaAllah dalam membantu orang kata rakyat Palestin ini, disebabkan oleh barakahnya itu, saya melihat bahawa kita kena menyatakan simpati pertolongan kita kepada mereka dalam apa jua bentuk, dan kita tidak
harus gentar dengan cubaan-cubaan yang hanya mungkin kita dengar-dengar ataupun mungkin perasaan kita. So kita jangan bermain dengan perasaan lah, saya rasa. Ini saya sengaja tolak sini bawa untuk bagi keyakinan kepada netizen boleh teruskan perjuangan kita semata-mata untuk saya kita. malam ni pun mereka menonton rancang kita ni. Menonton. Baik. Dan mencatat apa saja. Saya kata takut tak apa, tapi jangan lari. Janganlah. Baik. Ini panglima perang sebut ni. Baik, saya nak pergi kepada Ustaz Roslan. Allahu Akbar. Bila membaca sejarah yang dibentangkan oleh Ustaz Nasruddin dan juga Prof. Roslan sebentar tadi, bahawa orang Yahudi ini gelandangan di negara-negara Eropah, kemudian mereka ini dihalau dan mereka masuk beramai-ramai di dalam tanah Palestin. Baik. Kemudian apabila bertemu dengan satu ayat Quran surah Al-Isra ayat 104, saya seolah-olah plot cerita ini sudah sampai. Ketika mana Allah menyebut, duduklah di negeri ini, maka apabila datang masa kebangkitan, nescaya kami datangkan kamu keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Boleh Ustaz huraikan apa maksud tersirat dan tersurat dalam kalam Allah ini? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zahri dan rakan bicara pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan semua, kita kena faham bahawa hakikatnya dalam kehidupan kita seharian ini, ujian datang kepada kita. Ujian datang kepada rakan kita di Palestin, tempoh yang begitu lama dan sejarahnya telah panjang, begitu sekali berlaku. Dan saya terkesan bila Al-Fadhil Prof. Roslan sebut dan cerita berkaitan, kemudian Ustaz Nasruddin pun sebut tadi. Saya kira satu di antara perkara penting ialah kita melihat dari kacamata yang penuh dengan keinsafan. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kaya. Kalau Ustaz Hari telah sebutkan surah Al-Isra 104, saya nak kaitkan macam mana Allah sebut tentang hakikatnya tanah berkat ini, tanah begitu indah, iaitu tanah Palestin. Apa tidak tuan-tuan, kita tengok dalam sejarahnya, dalam Al-Isra sendiri, apa kata Allah Azza wa Jalla, allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, tanah yang keberkati. Satu kata di antara seorang tokoh besar kita, iaitu Syekh Al-Qadawi, dia kata apa, tanah ini tanah hak kita semua. Walaupun datang apa situasi sekalipun, itu hak kita, milik kita. Sebab kita yakin percaya sampai satu ketika tanah ini menjadi milik kita semula, insya-Allah. Datanglah guruh, datanglah dalam keadaan petir macam mana sekalipun, ini hak kita kembali. Cuma nanti masa saja. Nabi pernah bersabda, saya kaitkan juga ada hadis Nabi. Nabi kata apa? Tentang hebatnya tanah berkat ini. Nabi kata apa tuan-tuan? La tashuddur rihal illa ila thati masajid. Kamu jangan bersungguh-sungguh nak melancong berjalan melainkan ke ketiga masjid. Sesuatu kan Nabi kata apa tuan-tuan? Al-Masjid Al-Aqsa, ia tanah Aqsa. Jadi kata para ulama menunjuk kepada kita bahawa jalan ke Aqsa jalan yang terbuka luas. Tanah yang akan dipertahankan. Kenapa tuan-tuan? 3 sebab. Yang pertama, tanah Nabi-Nabi Rasulullah SAW. Tanah yang penuh keberkatan. Jasad Nabi tertanam di Al-Aqsa. Dan mereka adalah Nabi-Nabi kepada kita. Bahkan dalam akidah kita tuan-tuan, kita wajib mengimani bahawa mereka adalah Rasul-Rasul setara Nabi kita Muhammad SAW. Itu pertama. Yang keduanya, kenapa? Sebab tanah Al-Maqdis, tanah yang Allah sebut Al-Quran, satu-satunya dalam Quran sebut ialah Al-Aqsa. Atau sebut tentang masjid yang lain. Allah sebut Al-Aqsa. Ini menunjukkan keberkatan. Ketiganya ialah, kata ulama, menunjukkan bahawa di sana nanti, bila sampai masa ketikanya, itu milik mutlak kita. Cuma nak sampai tuan-tuan bukan mudah. Serangan demi serangan selalu berlaku sekarang ini. Dalam keadaan apa sekalipun, kita yakin percaya itu di antara kenyataan. Baik. Tentang ayat tadi, 104 surah tadi, saya nak 2 perkara. Yang pertama sekali ialah bila Allah sebut bagaimana uskunul arda, memang ada ulama kata tanah Mesir. Tapi ada ulama kata tanah Palestin. Sebab tanah Mesir pun ada keberkatannya. Yang Palestin iaitu barakahnya ada lebih daripada tanah Mesir. Jadi kata para ulama di sini menunjuk kepada kita bagaimana antara sesuatu yang paling besarnya kalau kita dapat hidup dalam suasana mentaati perintah Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di sini bila orang-orang Yahudi, ini sejarahnya, mereka cuba untuk menolak kebenaran agama, akhirnya Allah musnahkan mereka dengan berbagai cara. Di antara mereka tiada negara. Macam kata Ustaz Nasruddin tadi, orang tiada negara sebenarnya. Mereka manusia tidak bernegara. Bahkan saat mereka dihentam oleh tentera Islam dalam perang Khaybar tahun ke-7 Hijrah, terbukti mereka musnah. Di mana Banu An-Nadir, di mana Banu Qainuqa, di mana Banu Quraisyah, mereka tak ada lagi. Mereka makhluk yang tak bernegara. Patut hari ini kalau kita dengar mereka cuba nak ambil balik Palestin atas asas itu negara mereka, itu bohong. Satu pembohongan. Mereka tak ada hujah sebenarnya. Sebab tanah orang Islam semenjak zaman berzaman
hingga hari kiamat. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah sebenarnya dalam situasi ayat tadi Allah sebut kepada kita tentang bagaimana Allah berkuasa untuk himpunkan manusia dengan kenyataan di penghujung nanti. Allah akan tunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang betul, siapa benar. Allah akan tunjuk nanti. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, akhirnya insya-Allah Islam akan berjaya, akan menang. Kita akan beroleh kemenangan insya-Allah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Masya Allah, para penonton yang dirahmati Allah, banyak lagi perbincangan yang kami akan bincangkan mengenai Palestin. Dunia menangis kerana-Mu. Kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti, kita akan bersama dengan Ustaz Nabil dan juga tetamu kita atas talian untuk mengulas berkaitan dengan isu Palestin ini. Kita kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, bersama dengan kami lagi dalam forum perdana Ehwal Islam yang kami bawakan secara langsung dari studio utama Kompleks Islam Putrajaya. Bersama-sama dengan kita hari ini alhamdulillah 3 orang ahli panel, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bank Islam Malaysia Berhad bersama dengan JAKIM yang dibawakan juga bersama dengan bantuan daripada pihak RTM. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, beruntung kita banyak info terkini yang kita perolehi. Yang penting apa yang boleh kita bantu di saat ini. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak kita ajak sahabat-sahabat kita melihat apa pandangan daripada rakan-rakan kita yang menonton secara langsung, terutama di Facebook kita. Siti Salwah Talib menyatakan bahawa, Ya Allah, Ya Rab, bantulah kaum muslimin dan muslimat yang berada di Palestin. Amin. Seterusnya saya bacakan pula daripada Cahaya Hidupku. Ya Allah, laknatlah pada mereka Yahudi-Yahudi dan lenyapkanlah bumi yang diduduki oleh mereka. Itu katanya. Dan bagaimana dengan pandangan sahabat kita itu Rabi'atul Alifah? Palestin tidak akan pernah keseorangan. Kami orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW datang membantu, insya-Allah. Dan seterusnya, lihat bagaimana yang disebutkan oleh Zuraini Abdul Majid, semoga Allah menurunkan bantuannya untuk menghancurkan kaum Yahudi yang zalim. Pray for Palestine. Sahabat rahimakumullah sekalian, itu antara luahan sahabat-sahabat kita yang turut berduka cita dengan peristiwa yang semakin meruntun emosi dan jiwa kita. Baik, sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak bawakan kepada anda pula bagaimana perasaan yang nak dikongsikan daripada 2 orang aktivis, selebriti yang turut bersama-sama dan pernah menjejakkan kaki ke bumi Gaza, Palestin. Kita bersama dengan The Helmis, Heliza dan Hazwani Helmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah menggerakkan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan keadaan sekelilingnya diberkati. Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa juga merupakan peristiwa Isra' Mi'raj. Masjidil Aqsa juga tidak perlu kamu bermusafir kecuali 3 tempat ini, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Sebab itu ia merupakan isu akidah, isu umat Islam. Walau bagaimanapun, ia juga merupakan isu kemanusiaan. Bayangkan rumah kita, tempat kita, tiba-tiba ada orang ceroboh, halau kita, na'udzubillah min zalim, bunuh kita, dan dia buat itu adalah rumah mereka sendiri. Apa perasaan kita? Mesti kita akan rasa marah dan kita nak pertahankan hak kita sendiri. Sebab itu, isu Palestin ini adalah isu sejagat, isu dunia. Sebab itu saya menyeru, walaupun kita berbeza agama, pandangan mahupun bangsa, tapi ini merupakan satu perkara yang kita harus ambil serius, kerana ini yang dinamakan ethnic cleansing, di mana mereka mengusir bangsa-bangsa Arab dan juga untuk nafsu mereka sendiri. Dan kita tahu banyak yang telah pun syahid, jadi anak yatim dan sebagainya. Untuk kita membangunkan balik Palestin memerlukan banyak sangat kos. Jadi kita perlu ramai-ramai untuk melakukan membuat sumbangan, dan juga dalam masa zaman kita kena top up ilmu kefahaman kita berkenaan dengan isu Palestin. Dan teruskan sebarkan awareness, kerana orang Gaza sendiri minta at least dalam sehari itu 1 posting. Kalau paling tidak pun seminggu 1 posting, kerana jika kita tidak melakukan awareness, isu ini akan luput dan kita akan terlupa dan mereka akan sengsara keseorangan.
بدم نفديك يا أقصى. With spirit, with blood, we defend you ya Aqsa. Terima kasih kepada Heliza dan Hazwani di atas perkongsian itu. Dan sudah pasti kita akan terus bersama-sama mendoakan dan membantu mereka di sana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayuh kita terus ke perbincangan kita yang seterusnya dalam Gelanggang Forum Perdana Ehwal Islam bersama dengan Ustaz Hariri. Terima kasih sahabat siarawan Ustaz Nabil yang bersama dengan kita mengupas, membawa komen-komen anda. Teruskan untuk memberi pandangan dan komentar di Facebook kami, insya-Allah. Baik, saya nak kembali semula dalam perbincangan, pergi kepada Ustaz Roslan. Saya di samping melihat komen-komen di Facebook, ada terpandang satu hantaran di Facebook daripada netizen kita yang mengata yang kurang senang dengan cara rakyat Malaysia mengutuk, mengecam Israel dalam isu ini, dan mereka membawa ayat dari surah Al-An'am ayat 108, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah selain daripada Allah, kelak mereka akan mencerca Allah dengan melampaui batas. Soalan saya, dalam konteks kezaliman Yahudi, dalil ini terpakai ke, ataupun bagaimana konteks ayat ini dengan kezaliman Yahudi? Silakan Ustaz. Allahu Akbar, tuan-tuan dirahmati sekalian. Kalaulah kita melihat kezaliman begitu berlaku, anak-anak kecil dibunuh, rumah kediaman dihancur leburkan, orang tua mati terbunuh. Dan hari ini pun tuan-tuan, mengikut angkanya Ustaz, 230 syahid, 100,710 yang cedera, anak-anak kecil 65 orang yang mati. Tuan-tuan, kalau kita mengambil ayat tadi sebagai hujah, itu ayat daripada surah apa tadi Ustaz? Surah Al-An'am 108. Ayat itu bukan dalam konteksnya. Ayat disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi. Ini dalam konteks mencerca soal ketuhanan, soal sembahan. Sekarang ini orang-orang yang namakan penjenayah terhormat ni Israel ni tuan-tuan, mereka bukan soal menedakkan agama Islam. Mereka bunuh manusia, hancur negeri. Tiba-tiba kita kata ini suatu benda tak putih, kita tak boleh kita nak komen. Dengar saja. Bagi saya tuan, macam ni orang yang jahil sebenarnya. Minta maaf lah. Bayangkan tuan-tuan, anak anda yang mati terbunuh, ibu anda yang dibunuh oleh penjajah, oleh pembunuh contohnya. Bayangkan. Sebab itulah bagi kita, apa yang penting adalah memang layak kita menghukum orang-orang Israel yang jahat ini dengan cercaan dalam konteks tulisan ke, dengan apa saja, betul dan patut sebenarnya. Kenapa? Kerana dalam konteks zaman sekarang ini, mereka adalah penzalim yang begitu zalim. Tidak ada kezalim paling berat tuan-tuan melainkan membunuh, melainkan memerangi. Mereka melakukan kejahatan yang begitu hebat sehingga menyebabkan kehilangan negeri-negara. Suatu dalam konteks ini tuan-tuan, bagi saya lah tak ada salahnya. Sehingga Nabi sendiri SAW diriwayatkan, oleh kerana Abu Jahal, Abu Lahab ini antara insan yang paling sengit menentang agama, sehingga mereka menyatakan tak betul. Tapi pernah bersabda, Nabi kata, Allahumma alaika bi Abi Jahlin bin Hisham. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah hancurkan Abu Jahal ini. Bahkan dia masuklah juga Atab Rabi'ah dan Syabir Rabi'ah. Kalau begitu keadaannya tuan-tuan, jadi apa masalah kita pada hari ini? Tak kita nak buka, kita nak berlapang, kita nak bertubuh semata-mata. Sedangkan di kiri kanan kehilangan tempat, kehilangan anak isteri, kehilangan segala-galanya. Jadi sesuatu yang tak betul, bahkan kita kena angkat perjuangan kita. Dalam suasana kita jauh, kita doa kepada Allah Azza wa Jalla. Cerca-cerca. Bahkan dalam agama yang sama. Kalau saya tengok dalam konteks agama tuan-tuan, dalam satu cerita disebutkan oleh Nabi Musa sendiri. Nabi Musa pernah minta Allah laknat Fir'aun. Dalam satu surah Yunus ayat 88. Apa kata Nabi Musa AS? Rabbana atmis ala amwalihim washdu ala qulubihim. Nabi Musa kata, wahai Tuhan, hancurkan Fir'aun. Binasakan hati-hati mereka. Sebab mereka tidak ada kesampaian kepada agama. Nampak tuan-tuan, makna Nabi Isa ni pernah, Nabi Musa pernah berdoa kepada Allah, hancurkan kejahatan Fir'aun. Baik, hari ini Fir'aun zaman moden adalah Israel. Fir'aun zaman moden hari adalah namanya Zionis antarabangsa itu. Jadi haknya kita kena angkat suara kita, kena bercakap, menyatakan kekesalan, termasuk kita kena buat sesuatu yang melahirkan rasa kita benci kejahatan mereka. Ini adalah satu antara jihad kita. Saya fikir itu jawapan saya. Tuan-tuan, angkatlah kekuatan kita, bangkitlah kekuatan kita bersama. Demi Allah, ini adalah jihad kita
Sementara mereka berjuang dengan senjata, kita berjuang dengan kata-kata, dengan doa kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Satu jawapan yang tuntas, anda boleh cut dan tampalkan di media sosial masing-masing untuk memberi respon kepada isu yang saya bagikan tadi. Baik, saya tengok Prof. Roslan ada menulis panjang seperti ada jangkaan yang tak dibicarakan. Ya. Sebagai seorang profesor dan pengkaji dalam bidang sejarah dan tamadun, soalan saya, apa masa depan bagi Palestin? Adakah akan ada pemimpin seperti sosok Salahuddin Al-Ayyubi akan membantu Palestin, ataupun akan ada ulang siar perang Arab-Israel, ataupun Israel akan beginilah hinggalah turunnya Nabi Isa AS? Apa jangkaan, Prof? Oh, ini kita berbicara berkaitan dengan masa depan Palestin kan. Setelah kita melihat apa yang berlaku sekarang ini sebenarnya sudah melebihi 1 abad kan. Daripada sebelum Perang Dunia Pertama lagi sudah berlaku krisis ini, semenjak tertubuhnya World Zionist Organization pada tahun 1897. Kemudian World Zionist Organization mendapat orang kata green light ataupun mendapat punca kuasa untuk menubuhkan sebuah negara haram Israel. Mereka mendapat itu pada tahun 1917 melalui apa yang dikenali sebagai Balfour Declaration. Dalam Balfour Declaration itu jelas dinyatakan bahawa His Majesty Government view with favour the establishment in Palestine a national home for the Jewish people. Kan itu jelas menunjukkan betapa kerajaan British yang menjadi kuasa besar dunia pada waktu tersebut memberikan satu sokongan padu kepada gerakan Zionis ini untuk menubuhkan di mana? Di Palestin. Cuba tuan-tuan dan para penonton mungkin boleh lihat kepada dokumen tersebut. Di mana kita nak cari? Kita boleh tengok dalam internet, dalam laman-laman web banyak berkaitan dengan Balfour Declaration ini. Di situ kalau kita meneliti satu-satu, dia kata menubuhkan di Palestin itu sebuah negara untuk bangsa Yahudi ini, for the Jewish people. Kemudian pada tahun 1948 tertubuhnya negara ini. Jadi semenjak daripada itu berlaku bermacam-macam konflik sehinggalah ke hari ini kita dapati betapa rakyat Palestin begitu bersungguh-sungguh berjuang mempertahankan tanah air mereka. Jadi apa masa depan kepada perjuangan rakyat Palestin ini? Saya melihat tertarik dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan melalui beberapa jalur di dalam Bukhari dan juga di dalam Muslim, iaitu berkaitan dengan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis ini dia banyak jalurnya menyatakan bahawa akan sentiasa ada di kalangan umat ini yang akan berjuang menegakkan kebenaran dan mereka itu tidak gentar selagi mana tidak datangnya perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Musnad Ahmad diceritakan bahawa para sahabat ini bertanya, para sahabat bertanya, ainahum ya Rasulullah? Di manakah mereka ini? Di manakah kelompok ini ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hum fi Baitul Maqdis wa aknaf Baitul Maqdis. Mereka ini di Baitul Maqdis dan juga di sekitar Baitul Maqdis. Nah, kalau kita meneliti kepada hadis ini, kita akan dapati bahawa perjuangan rakyat Palestin ini tidak akan terhenti semata-mata dengan Israel mempunyai senjata-senjata yang tercanggih dalam dunia. Kalau kita lihat hari ini, tuan-tuan penonton sekalian, senjata yang paling canggih dalam dunia ini yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat, semuanya boleh kita katakan berada di Israel. Mereka ada sistem pertahanan tercanggih, mereka ada sistem serangan tercanggih, segalanya tercanggih. Tetapi dengan sebiji batu mereka sangat takut dan gentar. Walaupun senjata itu hanya berbekalkan kepada seketul batu yang kita rasa macam tidak memberikan apa-apa kesan kepada kita, tetapi ini menakutkan mereka sebenarnya. Yang terbaru ni belon dan layang-layang. Allah, belon dengan layang-layang tu kan. So kalau kita tengok macam sebenarnya Israel ini, mereka ketika menyerang rakyat Palestin, sebenarnya mereka ada ketakutan di dalam diri mereka. Betul. Mereka datang dengan senapang, mereka datang dengan bom dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka tidak boleh tidur malam. Satu roket dilancarkan, semua sistem penggera di Palestin itu akan berbunyi dan mereka akan pergi ke bunker untuk menyorokkan diri kerana bimbang, takut terkena peluru tersebut kan. Jadi ini saya rasa itu. Kemudian apa masa depannya kalau kita nak tengok dari sudut aspek peranan negara kita, saya kira Malaysia sangat
sangat strategik dalam memainkan peranan ini. Kita melihat pemimpin-pemimpin negara begitu dekat dengan Palestin ini dan memberikan sokongan kepada mereka. Teruskan perkara ini dan rakyat di luar sana, tuan-tuan, perempuan, para pendengar, penonton sekalian, kita berikan sokongan bersama untuk membantu rakyat Palestin ini. Dan satu perkara yang saya boleh simpulkan bahawa kita sebenarnya perlu berusaha dan kita boleh berjaya sebenarnya untuk make Israel Palestine again. Itu saya. Ini kata-kata kunci yang sangat baik yang boleh kita pegang pada malam ini. Baik, saya tak nak tangguh soalan kepada Ustaz Nasruddin. Di Malaysia, setiap hari kita bermunajat. Malah yang di-Pertuan Agong pun menyarankan seluruh umat Islam di Malaysia ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita salat hajat, setiap hari kunut nazilah dibacakan. Tetapi kenapa masih belum Allah beri kemenangan kepada Palestin? Dan apa hikmah Allah tawarkan Palestin ini kepada kita umat Islam, Ustaz? Subhanallah. Allahu Akbar. Kenapa belum menang? Kerana Allah mahu terus kita berjuang. Kerana Allah mahu supaya kita terus bersatu. Allah mahu supaya kita terus mendekatkan diri kepadanya. Allah mahu supaya kita terus mengangkat dan tangan dan memunajat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mahu kita terus menyalurkan dana sumbangan kita kepada mereka yang memerlukan di sana. Allah mahu supaya kita yakin dengan janjinya yang telah ditetapkan sama ada dalam Al-Quranil Karim maupun melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehari ini saya ingat satu hadis Nabi SAW. Kebetulan satu peristiwa, Nabi sedang beristirahat di bawah bayang Kaabah. Seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Lalu dia bertanya kepada Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tada'u lana?" Ya Rasulullah, masihkah tega kamu berselindung, berehat, beristirahat di bawah lembayung Kaabah? Kenapa kamu tidak bangkit berdoa kepada Allah, mohon kemenangan, mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Lalu Nabi SAW bangun, Nabi kata, "Qad kana man qablakum yawma idzin ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard, fayuj'alu fiha fayuja'u bil minshar, fayudau ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn, wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi wa 'azmi, fama yasudduhu zalika an dini." Kata Nabi SAW, orang dulu sebelum daripada kamu, mereka sebahagiannya kerana mempertahankan dan memperjuangkan Islam ini, mereka ditangkap, mereka ditanam separuh badan, kemudian digergaji kepalanya sehingga terbelah dua dengan menggunakan gergaji besi, bercerai daging dan tulang mereka. Tapi kata Nabi, dengan penyeksaan yang begitu dahsyat, fama yasudduhu an zalik, fama yasudduhu zalika an dini. Tindakan itu, kekejaman itu, penyeksaan dan penderitaan itu tidak menjadikan mereka berpaling dan lari daripada agamanya. Tapi ujung hadis Nabi kata, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu ni agak gopoh. Agak gopoh. Sebenarnya ini ujian daripada Allah yang kita kena sabar. Nak sebutnya mahalnya harga iman, mahalnya harga sebuah perjuangan Islam, dan mahalnya nanti kemenangan yang Allah nak anugerahkan kepada kita. Dia dahulukan dengan ujian ini. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Sengaja kata Allah, kami akan uji kamu sehingga maklum kepada kami siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang dan siapa di kalangan kamu yang benar-benar sabar menghadapi ujian ini, dan Allah tahu keadaan kamu sebenarnya. Siapa yang bohong, siapa yang dusta. Begitulah, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah kamu sangka kamu dibiarkan percuma mengaku kami telah beriman sedangkan kamu belum diuji dan dicoba oleh Allah? Jadi oleh kerana itu bersabarlah. Saya teringat akhir saya nak sebut Ustaz Ridin. Ya. Satu hadis, satu ayat yang selalu kita baca tadi, subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram, tu kan. Ulama tafsir, kalau sekiranya ayat tu ada sebut Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, berkenaan dengan Mekah dan juga Aqsa, Palestin. Jadi sebagaimana berlaku pembukaan kota Mekah, maka Mubarak Furi sebut, dia kata juga akan berlaku pembukaan Palestin, insya-Allah. Masya-Allah, ini satu ilmu. Sebab itu kena tonton forum perdana, banyak ilmu dan maklumat yang kita peroleh. San Abin, silakan. Terima kasih Ustaz Hariri dan kepada semua yang menonton lagi kami di forum perdana ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, bila kita melihat kepada
Masjidil Aqsa sudah pasti membawa dan menggamit kita pelbagai peristiwa yang mendekatkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tanah ini adalah tanah yang disebutkan di dalam Al-Quran seperti mana yang diperkatakan oleh para panelis tadi. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bukan hanya masyarakat Islam yang berduka cita, satu dunia merasai kesengsaraan itu. Lihat pula bagaimana anak-anak kecil kita hari ini boleh bertatih dengan mereka, mengendong mereka dan sambil kita bermain-main dengan mereka. Sedangkan anak-anak kecil di sana dirawat kerana akibat serangan daripada puak-puak yang tidak berperi kemanusiaan ini. Sahabat-sahabat, lihat bagaimana wajah mereka tidak langsung menggambarkan ketakutan, tapi mereka nak mempertahankan tanah dan tanah air watan mereka. Lihat bagaimana pandangan daripada wakil-wakil daripada negara kita yang memberikan gesaan untuk sama-sama kita mempertahankan tanah air ini. Tuan-tuan dan puan, di penghujung ini saya nak berkongsi dengan anda pengalaman saya bersama dengan NGO MAPIM dan juga kumpulan Hijaz menjejakkan kaki ke sana. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak menceritakan perihal apa kekuatan sebenar umat Islam di bumi Gaza. Betul, benar, mereka seperti kita. Kerja mereka seperti kita, di awal pagi pulang pada petangnya, bersama dengan keluarga di malam harinya. Tuan-tuan dan puan, dalam diri mereka dibangunkan ruh Al-Quran. Setiap anak-anak kecil diwajibkan untuk mengikuti kelas Quran seusai sahaja solat fardu di masjid. Dengan syarat mereka berjamaah, sudah pasti akan ada kelompok-kelompok kecil dijaga ataupun diuruskan oleh guru-guru Quran secara sukarela. Dan sudah pasti di sana melihat bagaimana keadaan ini, bersama-sama mengikuti Quran itu dengan baik. Tuan-tuan, lafaz mereka, komunikasi mereka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka dalam keadaan ketakutan, kesengsaraan, ketibaan kami di sana disambut dengan penuh harapan, bahkan tidak menggambarkan kepada kami nilai kemiskinan. Tuan-tuan, ada di kalangan mereka yang datang kepada kami yang kami rasakan mereka memerlukan sedikit nilai kewangan, tetapi mereka lari daripada kami kerana mereka ingin bertanya, dari mana kalian datang? Kami jarang melihat wajah-wajah kalian. Ya, kami daripada Malaysia. Mereka datang kepada kami mohon doa daripada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan, rugilah kalau kita di sini nak mengeluarkan sedikit sumbangan pun berkira-kira, sedang mereka masih menanti doa daripada kita, bukan hanya bantuan material semata-mata. Fikir-fikirkan, kerana kita masih lagi belum berpenghujung, kerana kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi dalam forum perdana selepas ini. Kembali semula di Forum Perdana Awal Islam. Sedar tak sedar kita sudah sampai di penghujung rancangan. Walau bagaimanapun saya nak beri juga ruang masa kepada panelis untuk membuat kesimpulan 30 saat setiap orang. Mungkin Prof. Roslan boleh mulakan dahulu, silakan. Ya, Sahriri, ayuh kita pastikan bahawa generasi Salahuddin Al-Ayyubi dan juga generasi seperti mana umat Sayyidina Umar Al-Khattab itu dapat kita hasilkan. Dan pada hari ini kita dapati rakyat Malaysia rata-ratanya begitu bersemangat untuk membantu rakyat Palestin. Kita lihat di Kelantan, Masya Allah, dibuat satu kempen wanita-wanita, dia kata apa, emas for Palestine, emas untuk Palestin. Masya Allah, ini satu kesedaran yang sangat baik daripada seluruh rakyat Malaysia. Saya kira teruskan perkara ini untuk kita menyatakan kesedaran solidariti kita bersama dengan rakyat Palestin. Masya Allah, terima kasih atas hembusan semangat daripada Prof. Roslan. Silakan Ustaz Nasruddin. Labbaika ya Aqsa. Kami sahut seruanmu wahai Aqsa. InsyaAllah kami juga telah pun membuka medan untuk seluruh umat Islam, terutamanya melalui Aid for Palestine. Kita membuka ruang untuk menyalurkan dana supaya insya-Allah kita dapat support rawatan mereka, rumah mereka yang runtuh, kemudian makanan mereka dan sebagainya. Dan teruskan kita berdoa, jangan lupa kunut nazilah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma tsabbit aqdamahum, Allahumma qawi azaimahum, Allahumma sabbirhum ala musibatahum, Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Amin. Masya-Allah. Pada Ustaz Roslan, saya tidak mengizinkan Ustaz Roslan untuk membuat kesimpulan, tetapi saya mohon Ustaz Roslan untuk menitipkan doa. Dan semua penonton yang berada di rumah, ayo kita mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan pada malam yang barakah ini, malam Jumaat Khamis di bulan Syawal, Allah Ta'ala memakbulkan doa-doa kita. Silakan yang bagi Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم آمين. يا الله يا مجيب السائلين Amin. kami merintih kepadamu ya Allah. Mohon dianugerahkan buat sahabat handai seakidah kami di Palestin yang berkat segala pintu kebaikan dan kerahmatan. Ya Allah ya Rahman, berkatilah perjuangan umat Islam di Palestin demi untuk mengembalikan Masjid Al-Aqsa dan tanah air yang mereka punyai. Ya Allah ya Rahim, kurniakanlah kepada mereka segala kekuatan dan kecekalan, kesabaran dan keimanan buat para pejuang, ahli keluarga, ibu bapa, kaum lelaki dan kaum wanita, juga anak-anak kecil Palestin. Mereka sedang diganasi, sedang dizalimi, dibunuh secara tidak berperkemanusiaan oleh musuh mereka dan musuh kami juga. Ya Allah, anugerah kepada mereka payungan kejayaan dan kemenangan bila tiba saat waktu dan ketikanya, dengan izinmu ya Allah, ya Manan ya Rahim. Allahumma ya mujibas sailin, kami hanya merintih munajat kepadamu ya Allah, kerana Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa dalam semua perkara. Kepada kamu kami berdoa ya Allah, Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestin adalah merupakan tetap hak kami umat Islam selamanya. Kami rindu untuk melihat pembebasan Al-Aqsa dan tanah Palestin penuh keberkatan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'aana ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. InsyaAllah Palestin akan menang dengan izin Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita teruskan bermunajat, teruskan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap hela nafas kita. Jangan tinggal untuk kita sebut sahabat saudara seakidah kita di sana. Mudah-mudahan pembebasan Al-Aqsa menjadi kedudukan yang boleh kita rasakan dan kita sama-sama bergandingan tangan dengan mereka di sana. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, mungkin di hujung ini saya nak berkongsi satu lagi cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana di setiap rumah, di setiap pejabat, di atas alang rumah mereka akan diletakkan distance ataupun jarak kedudukan rumah sehingga ke Masjidil Aqsa. Ini merupakan satu target, satu harapan dan impian kepada mereka untuk akhirnya mereka sampai bersama-sama bergandingan tangan untuk membebaskan Al-Aqsa. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, sudah pasti apa yang kita lihat hari ini, penderitaan mereka, bahkan kesengsaraan mereka, mereka hanya mengharapkan syurga Allah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang kukasihi kerana Allah sekalian, bagaimana kita melihat hari ini, sehari demi sehari, mereka yang jatuh gugur syahid. Dan di kalangan mereka, bukannya orang muda, bukannya orang yang gagah perkasa. Di kalangan mereka, ada orang tua, ada yang kurang upaya, dan ada yang mengandung, dan ada anak-anak yang masih lagi dalam keadaan bayi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah anak kepada almarhum Syekh Ahmad Ismail Yasin. Saya menginjakkan kaki ke rumah beliau. Pertama yang saya lihat ialah kerusi roda yang dinaiki oleh almarhum tatkala di awal subuh telah dibom oleh Zionis Israel. Tuan-tuan, walaupun ayahnya almarhum Syekh Ahmad Ismail Yasin adalah panglima utama bagi Brigade Izzuddin Al-Qassam, tidak pernah meninggalkan solat fardu sehari semalam. Bayangkan, orang yang useless, orang yang tidak boleh menggunakan tangan dan kaki, tidak dapat berlari, tidak dapat makan seperti kita orang biasa, tetapi tidak pernah meninggalkan solat fardu di surau dan di masjid. Ayuh, kita bermuhasabah, kalau hari ini kita nak membela tanah air kita, bagaimana keadaan kita dengan mereka? Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, peristiwa panjang Palestin ini mungkin menyingkapkan kepada kita erti sebenar yang disebutkan oleh panel tadi, kerjasama.
kekuatan akidah yang satu kepada Tuhan, dan bagaimana untuk kita berusaha menjadi hamba yang benar-benar patuh, taat, bukan hanya sekadar kita melaksanakan apa yang Allah suruh, tetapi bagaimana untuk kita menyebut yang al-ma'ruf dan meninggalkan an-nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, ayuh kita mengambil semangat mereka yang berada di bumi Palestin agar kita dapat kaut sedikit sebanyak semangat jihad yang ada dalam diri mereka, dan kita membawa tarbiyah dalam madrasah Ramadan yang lalu untuk sama-sama kita selami hakikat kesabaran, hakikat kebersamaan dalam dunia yang fana ini, bahawa perjalanan kita bukan hanya di sini tetapi kita akan meneruskan sehingga ke alam sana. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita papar, apa yang kita kongsi pada malam ini akan memberikan kepada kita suatu nilai kesedaran untuk diri kita bersama. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, benar apa yang disebutkan oleh para panelis tadi, bumi Al-Aqsa, bumi Palestin, bahkan di wilayah Gaza, bumi yang penuh dengan barakah. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, jelas terpancar di wajah mereka apabila saya bertanya kepada mereka perihal kehidupan mereka. Mereka menceritakan keadaan seperti rutin kita, dan paling saya kagum, tuan-tuan dan puan-puan, saya berjumpa dengan mereka. Saya bukan ahli keluarga, jauh sekali keturunan yang sama. Tuan-tuan, walaupun begitu, di saat saya berjumpa dengan mereka, mereka adalah orang pertama yang akan menyapa saya. Mereka yang akan memberi salam kepada saya. Sedangkan dalam masa yang sama, hidung saya ni pinyit, badan saya ni kontot. Tidak sama seperti mereka. Kita orang Asia, tuan-tuan, kecil je badannya, tetapi mereka tahu kita juga darah sedaging seakidah dengan mereka. Lihat bagaimana mereka menyantuni kita dalam keadaan menegakkan kalimah dan syiar Allah serta melaksanakan sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, cerita ini bukan cerita sembang di kedai kopi, tapi kita sembang, bukan sembang kencang, tapi sembang biar sampai kepada semua masyarakat kita, untuk kita lihat semangat ini, untuk kita bawa bersama-sama. Tuan-tuan dan puan, apa yang dapat kita ambil daripada perbincangan kita lebih kurang 1 jam 30 minit ini? Jom sama-sama kita saksikan kesimpulan yang boleh kita ambil. Alhamdulillah, begitulah 3 kesimpulan nota kaki yang telah kami sediakan. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada penganjur kita, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang telah membawakan program Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Turut kita ucapkan kepada Bank Islam Malaysia Berhad yang membawakan forum pada malam ini, dan RTM yang memberi kerjasama erat kepada penganjuran pada malam ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panelis, Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Muhammad Nur, Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya. Terima kasih Prof atas maklumat baru, hembusan semangat yang saya rindui kalam daripada Prof sebentar tadi. InsyaAllah kita bertemu lagi. Amin, Alhamdulillah. Dan terus saya ucapkan ramai di Facebook menggelarkan Panglima Perang Forum Perdana Ehwal Islam malam ini, Tuan Haji Ustaz Nasruddin Hassan Tontowi yang di-Pertua Yadim, di atas semangat dan juga kupasan yang telah diberikan. Terima kasih Ustaz. Dan tidak terucap ucapan terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Roslan Muhammad, pendakwah kita yang telah mengupas tentang jendela Al-Quran dan juga titipan doa yang telah diucapkan tadi. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran. Dan tidak terucap ucapan terima kasih kami kepada anda, peminat penonton setia Forum Perdana Ehwal Islam. Tanpa anda, rancangan ini tidak boleh berdiri, dan semangat anda memberi kekuatan kepada kita untuk terus berjuang atas nama La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya tutup Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini dengan kata-kata yang diungkapkan oleh Saidina Umar Ibn Khattab ketika mana membuka Palestin. Fa'azakumullahu bil Islam. Kita semua ini mulia kerana Islam. Famahma tabtawuna al-izzata fi ghairihi.
sekiranya kita mencari kemuliaan selain Islam, azallakumullah, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat seluruh saudara kami di tanah barakah Palestin, selamat malam Palestin. Dunia sedang tidur lena. Hanya doa kami ungkapkan, sejahteralah selalu. Selamat malam Palestin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.